Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di hari mulia ni, hari Jumaat, okey. Hari Jumaat ni pun tak lama lagi lah, ya, tak lama lagi, beberapa hari je lagi untuk kita tunaikan ibadah puasa lah, ya. Minggu lepas pun dah ada nisfu Sya'ban kan. Eee, jadi tak lama lagi kita akan menyambut bulan yang mulia, bulan rahmat, bulan yang maghfirah, bulan bulan yang keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Jadi hari ni saya nak cerita semualah, okey, bukan saja pada anak-anak murid tapi untuk mak bapak jugalah, parents tu, iaitu mengenai hikmah Ramadan. Okey, sebelum tu saya ada nak cerita sikit sekejap. Yang saya ni sebenarnya ada buat buku juga mengenai hikmah Ramadan. Kalau saudara ni nak PDF ke apa, saya boleh bagilah, free saja. Ni hikmah Ramadan ni, buku ni lah. Ni saya buat sendiri, saya belajar-belajar, saya baca buku semua, mana saya boleh nak buat tu saya buatlah. Okey. Jadi tajuk yang kita cakap ni adalah sebahagian daripada tajuk ni lah. Ya, dari buku ni. Tak semua saya nak cakap tapi sebahagian dalam buku ni lah. Saya takkan tunjuk dengan saudari sebab nanti nampak kantoi pula nanti. Okey, bulan Ramadan lah. Okey, jadi saya bagi sekiranya ni untuk semualah. Ya, untuk semua supaya dapatlah, ya, dapat kita apa, pelajarilah. Okey, perlu kaji balik buat saya mengenai Ramadan lah. Okey, tajuk dia hikmah Ramadan. Lepas saya share je lah. Jap. Okey, belah luar tak payahlah. Okey, kemudian keberkatan Ramadan lah. Okey, Ramadan ni satu bulan yang ditunggu oleh golongan mukmin, ya, oleh terutama oleh golongan yang bertakwa lah. Sebab ni satu hadiah besar, rahmat dan hadiah besar dari Allah Taala untuk hamba-hamba yang dikasihi. Jadi kita dapat rasa nikmat dia tu, keberkatan dia. Jadi di antara yang tertulis dalam buku tu kebesaran dia yang Allah muliakan, itu pintu besar nama Allah dibuka luas, pintu neraka tutup dan pintu syurga terbuka luas, doa termakbul, diberikan kesihatan oleh mereka untuk kubur, iblis syaitan kaki mereka lantai, ada nama murid itu Adam dan terkodak, dan satu juga bulan turunnya Al-Quran. Okey. Keberkatan kemuliaan Ramadan ni Allah dah sediakan banyak lah. Okay, antara tadi yang saya cakap tadi. Jadi langit terbuka masa tu, jadi pintu syurga neraka tutup, yang tu syurga tu luas. Bukan cuma luas terus masuk syurga, tak. Maksudnya perjalanan kita ke syurga itu ataupun perbuatan amalan yang boleh bawa kita ke syurga tu adalah, ya, sebagai bonus. Jadi ini yang hadiah besar yang Allah bagi untuk kita. Jadi kita kena tingkatkan iman takwa. Kerana itulah Allah nilai kita di akhirat ni. Jadi macam-macam lah Allah bagi. Ini saya bagi introduction dulu lah. Pintu neraka tutup. Jadi iblis syaitan kaki mereka lantai tu pun satu benda yang rahmat jugalah. Kesucian dia. Dan bulan ni dia 30 hari je. 30 hari saja. Dia tak ada bulan lain lagi lah. Jadi bila masuk Ramadan tu, jangan kita terlepas peluang lah besar ni. Tahun depan belum tentu berjumpa lagi. Tahun depan belum tentu berjumpa lagi.
Okey, so kita pergi ke sejarah berkaitan Ramadan. Saya cepat sikit ya, sebab ada masa saya nak cakap banyak lah. Sejarah berkaitan Ramadan ni ada banyak, terutamanya di zaman Rasulullah SAW. Okay, kalau kita tengok ni yang ni semua ni kan, gambar ni. Ini gambarnya masa ni di Gua Hira. Itu masa tu turunnya Al-Quran. Sebab waktu tu masa jahiliah. Jadi Nabi Muhammad SAW tu dia kira boleh kata beruzlah lah. Beruzlah di Gua Hira. Jadi di situlah dia betapa dia supaya dia tak nak apa cakap macam tak nak dengan benda berhala, tak nak benda yang budaya masyarakat yang tak elok tu semualah. Okey, dia asingkan diri dia. Jadi di situlah dia beruzlah macam cakap ni. Itu di malam 17 Ramadan tu datangnya malaikat Jibril. Ni malaikat Jibril dia bagi satu ayat, itu satu ayat tu surah Al-Alaq ayat 5 yang saudara-saudari semua dah sedap dibaca dah ayat ni. Nah, jadi kita tu pada maksudnya bacalah wahai Muhammad nama makhluk yang ciptakan manusia dari semua berdarah. Bacalah data ilmu yang memudah yang wajah manusia pendek tulisan mengajarkan manusia pengetahuan. Jadi daripada peristiwa itulah jadi seorang rasul. Dia dapatkan ayat tu dari seorang rasul. Ini peristiwa ni peristiwa besar untuk kita juga sebab dia turun Al-Quran dan masa tu pula dia nanti sebagai rasul. Very penting. Maksudnya peristiwa Perang Badar. Perang Badar ni masa tu Islam dah sampai ke Madinah. Tapi masa tu ada masalah dengan ni lah. Ada masalah dengan Arab musyrikin Mekah. Itulah mulanya perang pertama Islam. Ini perang pertama Islam. Okay. Jadi waktu tu Rasulullah SAW tu memimpin tentera dia, iaitu bilangannya cuma 13 saja berbanding dengan pasukan kaum musyrikin Mekah 1,000 orang. Lagipun yang mereka punya tentera Islam tu ada kurang pengalaman sikit lah, kecuali yang lawan pun banyak pandai lawan pun Sayyidina Khattab, Sayyidina Hamzah. Tapi tengok akhirnya menang. Ada satu keselamatan juga Allah bagi mereka sebab Rasulullah SAW doa itu, iaitu doa mengenai apa mengenai kalau Islam kalah, tak ada Islam dah. Macam itulah ayat dia. Jadi sebab tu Allah bagi kemenangan tu. Ni ada, ni pun ada ayat Quran juga. Sungguh dalam teman kamu dan bulan Badar, kamu akan terikut orang-orang yang lemah. Kerana itu aku kepada Allah agar kamu syukuri. Itulah peristiwa pembukaan kota Mekah. Ini pun satu peristiwa Ramadan juga. Di masa tu ada berlaku ketidakpatuhan perjanjian Hudaybiyah. Jadi sebab itulah Islam pergi ke Mekah. Dia pun saya balik kota Mekah. Dan bila dia datang ke Mekah, itu kemenangan besar lah. Sebab kota Mekah tu kembali disucikan dan sepatu berhala tu berjaya dimusnahkan. Ini antara lah. Ada banyak lagi peristiwa tapi itu je lah antara dia. Saya bagi 60 saya rasa nanti 44 lah saya bagi cerita ni. Di sekiranya akan datang saya bagi lagi. Okey, apakah kaitan ibadah puasa Ramadan? Okey. Sebelum ni ibadah puasa ni pernah dilakukan oleh umat dahulu. Okey, umat Nabi dalam cerita ni umat Nabi Nuh pernah, umat Nabi Daud pernah, umat Nabi Musa pernah. Kan kata wahai beriman diwajibkan kamu puas dengan diwajibkan kata orang-orang sebelum kamu agar kamu jadi insan yang bertakwa. Dulu ibadah puasa wajib waktu lain, di bulan lain, bukan Ramadan. Ramadan lain, puasa lain. Ramadan tu bukan bulan puasa. Kita je cakap pasal kita zaman kita lah. Dia sebenarnya asal dia bukan. Sebab dulu ada puasa apa ni? Puasa tu Muharram. Ni buat ni Musa.
Itu kewajipan dia orang di zaman tu lah. Tapi bila dah akhirnya di umat Nabi Muhammad SAW ni, umat zaman ni, iaitu diwajibkan pada bulan Ramadan sepenuh masa. Jadi teman-teman saudara juga, ada banyak juga amal ibadah selain belum buka puasa dia yang pernah buat. Betul, contohnya haji pernah, umrah pernah, kan? Tapi zaman Islam ni dia selaraskan balik syariat dia sesuai dengan kehidupan manusia zaman tu. Jadi itulah Allah bagilah syariat ni kekal sampai kiamat. Dia sampai sekarang di pada puasa Ramadan ni telah jadi rukun ketiga dalam rukun Islam. Ini pula malam-malam utama Ramadan. Malam utama Ramadan ni banyak. Ini tunjuk sebahagian lah. Itikaf, majlis, sedekah, baca Quran, jaga hati. Lawai puasa, menjaga badan, jaga lisan, jaga pandangan, jaga hati. Kenapa jaga ni dia tak sama dengan ni tau. Ada kategori dia. Ini cerita lah. Okey, dalam Ramadan ni banyak barang sunat. Yang kita boleh baca Quran, qiyamul lail, baca tahajud, semua sedekah. Kalau buat ikhlas, nanti kalau kata ikhlas, dia kan nanti keberkatan dan pahala berganda insya-Allah. Yang kita puasa di malam kita beribadah. Okey. Kita iktikaf masjid sebab ini amal Rasulullah yang tak pernah tinggalkan. Dan dia amat digalakkan lah. Jadi eloknya kalau kita tak tahu nak buat apa kan. Nak buat apa hari ni, nak buat apa. Jadi elok kita berjadual dulu. Sebab amalan banyak. Kita pernah fikir susah. Jadi amalan banyak. Jadi kita berjadual je lah. Nah, kan? Nak berjadual je lah. Kita fikir amalan mana nak buat. Amalan mulai ke, sedekah ke apa. Kita buat jadual. Mana kita buat lah. Jadi ada satu amalan sunat je dalam Ramadan. Yang hari Ramadan je ada. Iaitu sunat tarawih. Tarawih ni Ramadan je, tak ada bulan lain. Dan dia akan start daripada malam-malam dia. Malam Ramadan. Maksudnya sehari sebelum puasa lah. Malam tu. Dan berakhir pada sebelum hari raya lah. Kata macam tu lah. Jadi kita share sikit pasal sejarah. Okey. Rasulullah SAW dulu, dia masih hidup dia melakukan 8 rakaat secara berjemaah. Tapi sahabat kata Rasulullah SAW menaikkan 20 rakaat itu secara bersedia di rumah. Dan jadi Khalifah Umar Khattab ni di zaman ni pula dia dah wajibkan semua 20, dia dah dimulakan jemaah 20 rakaat masa tu. Dia sebab tu mesti ramai dah. Kan? Di amalan ni memang digalakkan lah. Kau boleh minta siapa-siapa yang mampuan untuk pergi tu penuhkan masa tarawih. Jangan kita tinggal satu pun untuk tarawih. Sebab belum tentu dapat penuh kali kita tarawih lagi. Kalau malam lain boleh lagi. Okey, yang ni apa ni? Okey, yang ni pasal malam untuk qada pula. Okey. Untuk qada ni adalah malam khas. Khas yang Allah kurniakan. Peristiwa ni dah diceritakan juga dalam surat Al-Qad. Jadi ni ayat yang inilah yang mana keberkatan lebih pada di bulan. Maksudnya kalau kita beramal di bulan tu lebih pahala tu lebih daripada 10 bulan. Contoh malam tu tiba-tiba kita tahajud contohlah. Lebih 1000 pahala tu berganda 1000 pun lebih daripada 1000 bulan. Jadi semua tak nak lah. Semua memang nak lah malam tu. Tapi malam tu bukan salah dapat. Yang penting sekali kita beramal lah. Kan? Kita beramal untuk dapatkan malam tu. Kita kan tahu, kita takkan tahu tarikh dia berapa. Tapi ada tanda lah ulama cakap. Dia antara dia malam terbit cerah pada sinar, suasana malamnya tidak pernah sejuk, tenang saja. Macam pada esoknya di tengah putih tak bersinar, warna putih matahari bentuk bulat. Ataupun ada yang mengatakan pokok bersujud. Pokok bersujud. Jadi benda ni adalah besar rahmat dia dan semestinya ditunggu oleh orang bertakwa.
Jadi saya rasa uh, sebab inilah. Jadi saya akan sambung lagi, tajuk lagi dan buat ada beberapa lagi untuk habiskan, tapi yang ni saya nak, yang ni nanti saya tutupkan lah. Lepas tu saya akan buat tazkir lagi. Kita cukup sekadar ni lah. Ya, 1 minit saja saya berkira. Jadi apa-apa pun datang daripada Allah dan yang paling lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.